Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tiadakah engkau lihat betapa perbuat Allah akan bandingan kalimah yang baik itu seperti mana pohon kayu yang baik. Saya ambil makna dia dulu. Seperti pohon kayu yang baik, perdunya tetap pada bumi, cabangnya naik ke langit. Alam tara, adakah kamu tidak melihat? Melihat di sini melihat dan berfikir. Seperti mana saya sebut selalu, Allah Subhanahu wa taala bagi mata pada kita untuk melihat, bagi telinga kepada kita untuk mendengar. Dua ini, telinga mendengar, mata melihat, itulah sebabnya kita boleh berfikir. Maknanya antara tanggungjawab kita sebagai orang Islam ialah kita kena banyak berfikir. Agama Islam bukan seperti mana agama-agama yang lain. Ia ikut membuta tuli, yang dipanggil agama yang dibuat oleh nenek moyang. Agama Islam tidak. Kalau nenek moyang kita betul, kita akan ikut Islam. Dan tak apalah ikut yang nenek moyang yang betul bersamaan dengan Islam. Tapi kalau nenek moyang kita salah, tetap salah. Kita letak ke tepi, kita ikut Islam. Nah itu. Baik. Di antaranya ialah kita kena berfikir. Allah Subhanahu wa taala tidak nampak dengan mata kepala. Tapi kalau berfikir dengan kejadian yang Allah Taala jadi, maka Allah nampak dengan hati. Allah Taala sentiasa di hati. Kenapa? Allah jadikan alam ini untuk kita melihat dan berfikir. Maknanya alam yang Allah Taala jadikan, yang panggil alam makhluk yang Allah Taala jadikan ini, selain daripada Allah dipanggil alam, selain daripada Allah Ta'ala dipanggil makhluk, ataupun selain daripada Allah dipanggil baharu. Bukan semata-mata untuk ambil manfaat. Pokok kayu kita makan buah-buahannya, kita guna daun-daun dia, kita guna batang-batang dia buat kayu, buat lantai, buat dinding. Bukan sekadar itu sahaja Allah Ta'ala buat supaya kita berfikir di samping mengambil manfaat. Batu pasir di pantai yang Allah Ta'ala buat bukan sekadar untuk dijadikan simen dan dibancuh dengan pasir lalu dibuat bangunan-bangunan yang tinggi dan rendah. Sekadar mengambil manfaat je. Ada lagi benda yang atas lebih pada itu. Buat, ambil manfaat dan berfikir dengan kejadian Allah Ta'ala. Kita kena berfikir. Dulu Allah Ta'ala bandingkan kita kalau ayat yang lepas bagaimana buih yang Allah Ta'ala jadi. Yang buih ni seperti mana orang yang tidak ada asas, yang dia tidak ada tunjang, dan dia timbul ketika aibah. Dia akan hilang, tak tahu pergi ke mana apabila aibah hilang. Itu buih. Kita belajar dulu tentang buih. Lalu Allah bandingkan dengan batu. Seketul batu yang pejal, yang kuat, yang tidak bergenjak dan berubah. Biasanya batu ni dia akan timbul bila air surut. Tapi bila air besar, batu ni hilang. Hilang bukan makna tidak ada, hilang tidak nampak. Tapi bila air dia surut, batu tu tetap ada di situ, tidak pergi ke mana-mana. Kita ni nak jadi jenis buih atau nak jadi jenis batu? Nak jadi jenis buih, nak jadi jenis batu. Buih ni dia tak ada asas. Dan guna pun tak ada. Kalau orang minum teh tarik tu dia nak ada buih. Nada, dia ada buih. Buih tu tak boleh minum lekar kot misai tu, lepas tu meletup-meletup hilang gitu saja. Nah itu buih. Dulu saya hurai panjang dah. Tentang buih dengan batu yang ada dalam tu. Kita kena jadi batu yang lambang istiqamah. Bahkan air surut kering kontam pun batu duduk kat situ.
Kalau kita balik ke kampung, sungai, tempat kita mandi kecil-kecil dulu, banyak yang berubah. Tapi batu tak berubah, duduk situ je. Nada. Dulu Allah Ta'ala sebut tentang bayang. Ni semua kita kena fikir bayang. Allah jadikan bayang. Yang kadang-kadang kita tak rasa tak penting bayang. Bayang dia akan ada dan dia tak pernah melawan. Bila cahaya belah kiri, bayang akan ke kanan. Cahaya belah kanan, bayang akan ke kiri. Itu bayang. Allah sebut bayang dalam Quran. Nah, bayang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Itu. Bila dihurai tentang bayang, segala-galanya hari ini terletak kepada bayang. Sehingga dulu bila tengok gambar, dipanggil tengok wayang. Wayang tu asal daripada kataan bayang. Bayang lah kot. Dia hanya bayang. Dengan bayang lah hari ini timbulnya gambar, timbulnya video, timbulnya bagai-bagai. Dengan bayang. Faham? Nah itu. Hari ini Allah Ta'ala nak cerita tentang pokok. Perumpamaan pokok, pohon kayu. Maknanya bila kita belajar ni, kita kena guna akal dan kena berfikir. Sudah ulang banyak kali dah. Jangan kita malas berfikir. Sebab tu kalau kita ceburi dalam bidang perniagaan, hari-hari kita susah. Hari-hari kena fikir. Hari-hari dia masalah. Nah, macam-macam kalau kita. Macam tuan-tuan sekalian cebur diri dalam bidang perniagaan, saya pun sama. Hak untung tu tak ke mana. Saya sekala kata aku malas dah buat. Aku malas dah buat sekala. Gitu. Ada masalah. Nah, mula-mula rugi. Lepas tu untung, rugi. Silap tani, atur tanu. Walau bagaimanapun, akal kita main, otak kita main. Sebab tu orang-orang Cina dia cepat berjaya. Bukan cerdik terang mana. Kalau dia cerdik, orang Melayu cerdik. Nada. Tapi dia cepat berjaya. Sebab apa? Kebanyakan mereka duduk dalam bidang perniagaan, hari-hari dia main otak. Hari-hari dia main akal. Hari-hari dia fikir tentang strategi. Akhirnya dia berjaya. Dan menguasai ekonomi. Bila mari kita orang Islam, dia kerja malas fikir. Selalu kata sebut, aku malas fikir. Hak tu dia sebut. Nada. Duk tunggu nak pencen je. Lepas pencen dah apa nak duduk saja. Nak duduk saja. Ini cerita. Pasal apa pergi mengaji, aku malas fikir apa, fikir mengaji je. Ini semua tak betul. Ini semua tak betul. Saya sebut berapa kali dah. Lebih-lebih lagi mengaji yang tempat kita ni agak ramai. Walaupun ada tempat lain mungkin lebih ramai. Saya tak boleh berbangga dengan pengajian tempat saya ni ramai. Sekadar saya nak berbangga dengan ramai saja tak cukup. Saya berbangga kalau yang ramai-ramai mengaji ni semua pakat berfikir untuk kemajuan dunia dan juga kemajuan akhirat. Tapi kalau yang mari ni dulu tak mengaji, berfikir macam-macam nak cari, nak atur apa semua, tapi bila main mengaji tak mau fikir apa dah, saya gagal. Kenapa? Saya bukan bawa orang pergi ke depan tak, bawa orang pergi ke belakang. Masjid-masjid pun sama. Kalau masjid dia boleh buat kuliah sampai 30 malam sebulan, orang semua pakat pergi mengaji. Tapi orang mengaji semua malah fikir belakang. Duk sengak je, ulang alik pergi masjid saja. Kita bukan melahirkan generasi yang kuat, kita sedang melahirkan generasi yang lemah. Dan salah kita dengan Quran. Quran sebut alam tara. Kenapa kamu tidak lihat dan berfikir? Kenapa kamu tidak lihat dan berfikir? Itu yang disebut apa? Imam Ghazali sebut diamnya orang mukmin, diam berfikir. Kita diam lena, diam tu dengar ngerong. Lena. Bukan diam berfikir. Itu. Kena fikir hari-hari. Otak kita kena guna hari-hari. Nah, kena guna hari-hari. Nah itu. Kita tengoklah ni. Perdana Menteri yang tertua di dunia. Di Malaysia. Sambut hari lahir ke tahun ke-94. Mari kita sambut 94. Kalau kita banding orang umur 80 tahun kat kampung tak boleh buat apa dah. Duk melewat, tak boleh buat apa dah. Gitu. Orang 94 Perdana Menteri tertua di dunia ni boleh berdebat dengan orang lagi. Cara dia lah. Boleh perli orang lagi. Bahkan boleh jawab soalan wartawan bertalu-talu. Bukan saya orang parti dia.
Panggil. Dia boleh jawab soalan bertalu-talu, boleh jawab balik apa semua. Kenapa? Dia guna otak hari-hari. Dia guna ke arah mana itu, maknanya dia guna hari-hari. Kita pencet-pencet nyanyok lah. Kerana niat tak berguna. Jangan, niat tak berguna tu silap. Tak mau dah, lepas pada tak mau fikir apa dah. Lama-lama bodoh. Ana 'inda zanni 'abdi, aku ikut zon hamba aku. Aku ikut zon hamba aku. Kalau zon dia begitu, kau tanya pencen ni nak buat apa? Saya nak duduk saja, tak mau fikir. Allah bagi duduk saja. Duduk saja. Fikirlah. Tapi jangan fikir sampai merosakkan kita. Cukup. Jangan fikir sampai merosakkan kita. Kenapa? Ubat-ubat ketenangan ada baca Quran. Bermuajahadah dengan Allah. Sujud pada Allah. Memohon kekuatan pada Allah. Semua ni. Orang panggil, kita kena ni. Jadi insya-Allah kita tak buat benda-benda yang pelik-pelik. Orang-orang lain hak tak ada agama, hak tak ada akidah, bila dia berfikir, dia tak boleh lepas, dia terjun bangunan bunuh diri. Kita pun ada. Ada yang buat tindakan-tindakan yang pelik. Kita ada ubat dia. Zikrullah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ayat lepas kita baca. Ingat, kalau kamu zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kamu ni tenang. Nak tenang ialah kita berzikir, kita tenang. Tenang bukan tak ada masalah. Tenang ada masalah dan dia belajar bagaimana menghadapi masalah. Kita nak tenang, tak mau ada masalah pun duduk saja. Makan, minum, tidur. Tu je. Tu nak tenang. Tak. Kita menghadapi masalah tetapi kita tenang kerana kita berzikir. Maknanya lagi banyak kerja kita buat, lagi banyak benda yang kita berfikir, lagi banyak ibadat yang kita kena buat supaya dia tenang balik. Faham? Tu. Baik, yang ni pun nak kena berfikir. Alam tara, tiadakah engkau lihat betapa perbuat Allah akan bandingkan kalimah yang baik? Tidakkah kamu lihat macam mana Allah nak bandingkan satu kalimah yang baik? Kalimatan thayyibah, kalimah yang baik. Dulu pun terang dah, kalimah thayyibah ni ialah la ilaha illallah. Itu kalimah thayyibah. Kalimah yang baik. Ini panggil kalimah tauhid dipanggil. Kalimah thayyibah dipanggil. Itu. Dua kalimah syahadah pun dipanggil. Syahadah pun panggil. Bagi ahli sufi dipanggil kalimah nafi isbat. Kalimah nafi dan isbat. Dalam la ilaha illallah ni ada dua pasangan, nafi dan isbat. Allah jadikan dunia ni berpasang-pasang. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada langit, ada bumi. Ada kanan, ada kiri. Janda pasang-pasang dia. Ada nafi, tolak, ada isbat, tarik. Tu panggil nafi dan isbat. Ada tolak, ada tarik. Tu dipanggil nafi dan isbat. Apa dia nafi? La, tu nafi. Tolak. Illa, itu isbat. Macam, aku tak ada duit dah, tu nafi. Kecuali sekupang. Itu isbat. Macam kata, aku tak ada duit, habis duit dah. Ada RM10 ni. Gitu. Aku tak ada duit dah, kecuali ada RM10 ni saja. Hak tak ada tadi apa dia? Nafi. Hak ada tu apa dia? Isbat. Kalimah la ilallah itu panggil kalimah nafi dan kalimah isbat. Nafi dan isbat. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan dia disembah sebenar-benarnya, hanya Allah. Melainkan Allah sahaja. Yang lain tidak ada Tuhan yang seumpama Allah, tak ada kecuali Allah. Kalimah ni dipanggil kalimah yang baik. Kalimah syahadah dipanggil kalimah yang baik. Kalimah syahadah baik. Allah nak umpamakan kalimah syahadah ni seperti mana? Seperti pohon kayu yang baik. Dia kata kalimah yang baik seperti mana pohon kayu yang baik. Lawan dia apa dia? Kalimah yang tak baik macam pohon kayu yang tak baik. Maknanya kalimah syahadah ni macam sepohon kayu yang baik. Apa pohon kayu yang baik? Betapa perbuat Allah bandingan kalimah yang baik la ilaha illallah itu seperti mana pohon kayu yang baik. Pokok tamar, dia bagi contoh pokok tamar ataupun apa-apa pokok, perdunya tetap pada bumi. Pokok yang baik ni perdu dia tetap pada bumi. Dia tak bergenjak. Sebab apa perdu dia tak bergenjak? Sebab di dalamnya ada tunjang.
Dan dia ada akar-akar yang halus yang pegang bumi, seperti mana perdu tamar, seperti mana perdu nyok, seperti mana pokok-pokok yang kuat yang lain. Dia ada akar-akar yang banyak. Pokok-pokok yang besar yang terah ni akar banyak. Senang kita bagi contoh pokok nyok lah, senang. Pucuk dia menyucuk naik ke langit dan perdu dia turun ke bawah. Bahkan perdu akak yang kecil-kecil, pokok nyok tu akak kecil-kecil tu beribu, berpuluh ribu akak tu duk pegang semua. Sebab tu payah sangat kita dengar pokok nyok ni terbungkai. Terbalik payah dengar. Walaupun pokok nyok tu berpuluh tahun dah, dia tetap kejap, dia tetap kuat. Dan subur ni sebab apa? Sebab perdu dia masuk ke dalam dan akar dia pergi jauh, cukup dia dapatkan air-air untuk menyihatkan pokok. Satu, daun dia naik ke atas, daun dia juga cukup untuk mendapatkan cahaya. Bahkan dia atas pada pokok-pokok yang lain. Dia dapat cahaya yang baik dan dia dapat sumber galian yang baik untuk pokok yang sihat. Itulah Allah Ta'ala bagi tahu kalimah syahadah. Yang kita sebut la ilaha illallah itu seperti mana pokok yang sihat. Akidah yang dalam mata hati yang sihat. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benar Tuhan melainkan Allah. Perdu dia itu di situ. Baik, yang sangat kuat, yang tak boleh ubah, tak boleh berganjak dah. Sebab itu bila orang berpegang pada kalimah syahadah ni, dia sanggup mati atas kalimah syahadah. Orang boleh penjara dia, minta dia supaya ubah pendirian dia, akidah dia tak ubah. Orang seksa dalam penjara, dia tak ubah. Kenapa? Asas dia sudah kuat, seperti mana pokok yang perdunya di bawah, dalamnya ada akar yang banyak, ada tunjang yang dalam, di atasnya pucuk mencucuk langit. Tu, baik. Wa far'uha fis sama'. Perdunya tetap pada bumi, cabangnya naik ke langit. Perdunya tetap ke bumi, cabangnya naik ke langit. Dahannya naik ke langit, pucuknya naik ke langit. Inilah perbandingan kalimah syahadah yang tidak akan bergenjak dan tidak akan berubah seperti mana pokok yang kuat. Sebab itu kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan, pokok yang kuat ni sekadar pokok yang sebut bila kuat pasal apa, perdu dia turun ke bawah. Bila dia turun ke bawah, dia cukup air. Sebab tu bila kita tengok pokok-pokok yang besar-besar ni, di saat musim kemarau, pokok-pokok lain mati, dia tak mati. Pokok-pokok lain mati dah, dia tak mati. Kenapa? Dia dapat cukup. Dengan bajanya, dengan zatnya, dengan garamnya, dengan apa semua belajar ilmu pertanian ni, dia cukup. Kenapa? Semua cukup. Saat kemarau macam mana pun, pokok ni tetap subur. Itulah akidah kita. Hadapilah badai apa pun, hadapilah kesusahan dan cubaan apa juga pun, tetap akidah dia tak berubah dan tidak berganjak. Ni dak bila kena ujian sikit je, mula berganjak dah. Kadang-kadang keluar perkataan pasal apa Allah bagi aku sakit, orang lain tak sakit. Pasal apa aku seorang je susah, orang lain tak susah. Macam-macam berkomplain dah bila kena sikit ujian. Kita kena tengok, kita kena jadi seperti mana Allah Ta'ala sebut, seperti mana pokok yang kuat, yang pokok yang sihat, yang kuat ni. Walaupun pokok yang keliling-keliling dia kena ribut, topan apa semua habis, terbalik habis, dia berdiri cacap. Dia cacap apa semua. Cukup. Kenapa? Di atasnya dapat cahaya yang cukup. Di bawahnya dapat air yang cukup. Walaupun kering, kontang, orang tak siram apa semua, dia tetap segar. Dia tetap. Akidah kita pun macam tu. Badai apa pun menimpa, hadapi apa pun masalah, susah macam mana pun, dia takkan berubah dan takkan bergenjak. Nampak perumpamaan yang Allah Ta'ala bagi. Nah, itulah akidah apa? Kalimah tayyibah. Kalimah yang baik. La ilaha illallah, yang dipanggil iman. Panggil iman. Dan sedikit pun orang panggil
Marilah apa dugaan, marilah apa yang dihadapi, marilah apa ujian, marilah apa ugutan, dia tak akan berubah. Ini dipanggil istiqamah. Panggil istiqamah. Dia hadapi dengan tenang. Hadapi dengan tabah. Walaupun yang keliling terbalik habis. Macam saya sebut tadi. Kalau kemarau. Pokok-pokok hak kuat ni, pokok-pokok hak tinggi, pokok besar ni dia tak ada kesan. Walaupun kemarau. Ribut topan. Bila mana ribut yang kuat apa semua, habis yang kuat bawah-bawah, habis terbalik habis, dia duduk macam tu je. Dia duduk macam tu je. Apa dia? Cahaya. Di saat orang lain tak dapat cahaya yang cukup apa semua, maka dia dapat cahaya yang cukup. Sebab apa? Dia di atas. Dia di atas. Sebab itu kita jaga akidah ni macam jaga pokok. Jaga akidah macam jaga pokok. Akidah kita tak subur, akidah tak kuat. Sebab apa? Sebab kita tak jaga. Seperti mana pokok. Bila kita tanam pokok, mula-mula kita tanam, tu yang ulama sebut berdasarkan ayat ni, semua orang lahir atas dasar akidah. Sejak daripada kecil lagi fitrah dia sudah ada akidah Tuhan dia siapa. Akidah dah ada. Tapi ada akidah dia mati. Seperti kenapa? Kerana dia tak jaga. Ada juga akidah nak hidup tak mau, nak mati segan. Tak Melayu panggil. Kenapa? Tanam je. So macam orang tanam pokok. Macam orang tanam pokok. Jadi kita tanam pokok tapi rumah kita tak peduli. Siram lah, nama pun siram. Dengan rumputnya naik ke keliling. Dengan tak jaganya apa semua. Pokok-pokok lain dah naik tinggi dah. Pokok orang lain dah naik hebat dah. Pokok durian dah duk lek-lek. Tahu lek-lek. Duk macam tu je apa semua. Pasal apa jadi begitu? Ini yang Allah nak tunjuk berita. Sebab hang tak bubuh baja kat dia. Sebab hang tak pecerah dia. Sebab hang tak siram dia. Sebab hang tak gemuk dia. Sebab tu pokok ni dia tak mau naik. Sama juga akidah. Kalimah akidah. Kalimah taibah yang ada dalam hati kita. Duk macam tu tak bubuh-bubuh. Kenapa? Dia tak peduli bubuh baja. Ibadahnya tak peduli, ngajinya tak peduli, baca Qurannya tak peduli, berzikirnya tak peduli, berfikirnya tidak, bertobatnya tidak, campur buat dosa lagi. Adalah akidah seperti mana pokok yang tadi, yang sebut tadi. Kenapa? Dia tak jaga. Maknanya kita jaga akidah seperti mana kita jaga pokok supaya pokok tu kuat. Dan kuat tak apa dah. Dan kuat tak apa dah. Dia jaga kita pula. Dia mengeluarkan buah. Apa maksud mengeluarkan buah? Tengah malam bila dia terjaga, tak payah duduk gagah-gagah. Orang panggil, berasa tak nak buat ibadat. Tak ada apa-apa paksa dia. Dia rasa tak boleh duduk kalau tak baca Quran. Rasa tak boleh duduk kalau tak berzikir. Rasa tak tenang kalau tak mengaji. Rasa tak kemas kalau semayang di rumah, tak pergi jemaah di masjid. Kenapa? Kerana dia pupuk akidah dia, dia jaga akidah dia sampai benar-benar subur, sampai dia mengeluarkan hasil. Kita punya kalimah syahadah kita duduk tahap mana? Tahap baru nak naik ke? Ataupun tahap nak hidup dengan mampu ke? Ataupun tahap betul sudah jadi satu pokok yang kuat, yang tunjang dah sampai di bawah, yang marilah badai apa sekalipun, dia tak akan bergenjak. Bahkan pokok ini sentiasa berbuah. Bila musim berbuah, dia berbuah. Dia tidak ada masalah apa. Tu cerita. Sebab apa dia berbuah dengan subur? Macam kata tadi lah, semuanya cukup. Macam itulah kita kena jaga akidah kita. Orang kita lah ni tak jaga akidah. Lahir-lahir mak pak Islam, Islam. Cukup sakat tu je. Kau nak mengaji ke, nak faham Quran ke, nak apa semua, dah rasa kemas dengan benda yang ada. Ini silap dia. Silap dia apa semua. Orang yang macam ni bila kena ujian sikit, mulalah. Dia jadi kufur nikmat. Tidak pun dia akan jadi kufur terus. Murtad pun ada. Panggil macam tadilah dia jadi macam buih. Dia timbul masa air pasang, dia timbul. Bila air suruh, dia hilang. Dia hilang. Kau kalau banjir besar, buah besar kan, nampak hebat buih lah. Berbuih je tengah lautan. Bila kita pergi ke sungai, sungai ketika air hujan lebat tu, air naik ke, nampaklah buih di atas tu. Kira buih ni hebat lah. Tapi bila kering mana pergi buih? Buih-buih hilang.
Akidah orang pun macam tu. Hebat ni masa sedapnya, masa sedap, masa senang, masa apa aja. Bila dia susah, habis hilang. Tak mau akidah kita mesti mana pokok yang baik tadi. Pokok yang baik. Dia tetap berdiri teguh, kuat dan cukup semua. Dan dia mengeluarkan hasil. Hasil dia apa? Hasil daripada akidah ni, amal. Itu hasil daripada akidah, amal. Sedekah. Dia tidak ada masalah. Sembahyang sunat dia tidak ada masalah. Puasa sunat dia tidak ada masalah. Bangun tahajud dia tak ada masalah. Kenapa? Akidah dia subur dan sihat. Yang kita masalah sangat nama sunat ni pasal apa? Yang nak sedekah berlebih sikit, yang ketat tangan ni pasal apa? Yang rasa berat nak pergi mengaji ni pasal apa? Nak buka Quran pun rasa berat ni pasal apa? Cerita dia senang saja. Akidah tak subur. Akidah tak subur. Tu cerita dia. Kena suburkan akidah. Nah itu. Baik. Tu faham ke tak tu? Faham. Allah bagi perbandingan dan perumpamaan. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Mendatang ia akan buahnya tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Pokok yang subur ni berbuah tiap-tiap masa. Macam pokok nyok berbuah sedia. Bukan bermusim tak, berbuah sedia. Nyok ni tak ada musim, berbuah sedia. Sebab tu bila kita tengok pokok nyok lah, senang kita bagi contoh. Pertama dia kuat. Yang kedua dia berbuah sedia. Yang tiga dia cantik. Pokok nyok ni cantik. Keempat dia tak menyusahkan orang. Pokok nyok ni. Sebab tu kalau jenis tanaman di kawasan-kawasan masjid, kawasan taman ni, orang suka tanam pokok-pokok apa di palma panggil ni. Pokok yang daun dia payah jatuh. Kalau jatuh ambil satu habis. Jenis pokok-pokok lain nak kena menyapu hari-hari. Dah halus-halus dah kai-kai apa semua. Jenis pokok nyok, pokok kurma, pokok pinang, pokok apa semua ni sesuailah buat lain sikit. Nada. Pertama dia takkan jatuh hari-hari. Dia punya pelepah dia tak jatuh hari-hari. Minggu sekali kot pun jatuh. Jatuh pun satu. Tak payahlah nak kena buat kereta suruh, nak kena kaih, nak kena apa. Ambil, habis cerita dia. Nada, habis. Itu. Tak menyusahkan orang. Nada, senang. Itu. Dan buah pula, buah hari-hari ke jenis pokok nyok ni. Hari-hari buah. Bukan hari-hari, sentiasa ada. Sentiasa ada. Tapi bergantung kepada baja. Bergantung kepada penjagaan. Bahkan kalau kamu jaga dia. Itu. Saya lalu pergi apa dia. Belah apa? Desa Aman. Tak pergi belah Kerangan. Tu hak taman Cina banyak orang panggil apa tu. Dia tanam pokok nyok tepi tu apa semua. Punya sihatnya pokok nyok sampai daun dia tu berbalik. Dia punya sihatnya. Sampai tengoknya lawa. Cantik. Pokok nyok je pun. Ada pokok nyok je. Kau rumah tu tanam nyok lah. Pada tanam pokok lain boleh makan. Ni tanam pokok ketul. Panggil. Panggil nyok tu. Dan bukan sekadar tu tak usah kira nak kaji tentang buah dia, air dia, santan dia, minyak dia yang ada dalam tutupannya. Kajilah. Sebut alam tara. Kenapa kamu tak tengok dan berfikir? Kejadian Allah Subhanahu Wa Taala dan juga umpama akidah kamu. Lah ni akidah kita ni seperti pokok yang subur ataupun pokok yang tak subur. Duk kat kita lah. Macam mana? Kalau tak subur sebab apa? Kalau kita tengok pokok ni nak naik tak mau, nak mati segan. Nampak pun daun dia pun layu je apa semua. Apa masalah dia? Cuba kita banding, adakah akidah kita seperti anak pokok tu? Jaga, kuatkan akidah. Kerana apa? Kita nak mati dengan kalimah la ilaha illallah. Jaddidu biimanakum alla ilaha illallah. Perbaharukanlah iman kamu dengan la ilaha illallah. Selalu sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuatkan akidah. Kita tak bergenyak dah. Sebab tu pejuang-pejuang dulu, bila dia berjuang di atas nama Islam, dia tak bergenyak dah. Mati pun matilah, kata Agustin ke belakang dah. Menang atau mati. Dua tu je. Kenapa? Akidah dia kuat. Kalau dia
mati, dia keluar daripada dunia yang sempit, pergi kepada alam yang lebih luas. Kenapa? Akidah dalam mata hati dia yakin dengan janji-janji Allah selepas daripada mati. Walaupun tak nampak, akidah dia yakin. Sebab tu dia tak takut. Itu cerita dia. Baik. Mendatang ia akan buahnya pada tiap masa dengan izin Tuhannya. Pokok yang subur tadi, yang kuat tadi, bahkan bila musim kemarau yang lama, dia tak mati. Dia sentiasa mendatangkan buah dengan izin Tuhannya. Cakap tadi, bila mari musim kemarau lama, pokok-pokok yang kuat ni biasanya dia tak mati. Yang mati hak mana? Hak kat bawah, hak kecil ni mati. Nada. Hak berpenyakit mati. Baik. Demikianlah kalimah iman tetap pada hati mukmin. Begitulah kalimah iman dia sentiasa tetap dalam hati mukmin. Biarlah dia menghadapi ribut badai apa sekalipun, ujian apa sekalipun melanda, akidah tak bergenjam. Baik. Amalnya naik ke langit. Amalnya naik ke langit. Akidahnya tetap di hati mukmin, amalnya menyucuk naik ke langit. Seperti mana pokok tu menucuk naik ke langit, dia punya dahan dia punya pucuk dia cucuk naik ke langit, akar dicekam ke tanah, begitulah akidah la ilaha illallah cekam dalam hati, amal ibadat menyucuk naik ke langit. Sembahyang dengan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tak ada tabir. Walaupun tak nampak, tapi dia dengan Allah Taala tidak ada dinding. Menadah tangan pada Allah Subhanahu Wa Taala, langit dibuka untuk dia. Ni orang-orang ni. Nah, yang mana tadi? Orang yang akidahnya kuat dan subur, seperti mana pokok yang kuat dan subur. Baik. Inilah cita-cita kita. Nombor satu sekali. Pulau buat ibadat, akidah berterabur tak ada guna. Tu yang kita timbul tengok macam-macam ragam lah ni tu. Pakai tudung, menari, berjoget, jantan betina, macam-macam lah ni. Ada. Kenapa? Luaran akidah teruk. Akidah teruk. Bahkan lah ni pakai tudung setengah perempuan, pakai tudung bawah skirt. Macam orang gila. Dia mari macam-macam lah ni. Sebab apa? Orang tumpu jaga ni, pakai tudung, jenama tudung, passion tudung. Tekan, orang panggil kita kena puasa, kena buat semayang apa semua gitu gini. Akidah tak tekan. Dulu-dulu orang mengaji awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kenal Allah dulu. Ilmu tauhid tu bagi kuat, bagi mantap, bagi kemas, tak bergenjak. Sebab tu dulu mana kita pernah dengar orang murtad. Lah ni macam-macam agama ada. Ada. Macam-macam. Orang boleh jual agama dengan begitu mudah. Kepentingan demi kepentingan dunia. Dia sanggup berfatwa ikut dan dia. Demi kepentingan politik, sanggup gadai agama, gadai akidah, gadai kebenaran. Kenapa? Akidah dia tak kuat. Tuh, baik. Demikian kalimah iman tetap pada hati mukmin dan amalnya naik ke langit, dan makna dan mengena akan dia tiap-tiap waktu pahala dan berkat. Kata qil demikian juga tasbih dan tahiyat dan istighfar dan taubat dan doa. Semua ni mari pada iman yang kuat. Kalau tak mari pada iman yang kuat, berzikir di lidah saja, tak sampai di hati. Tapi kalau mari akidah yang kuat, iman yang kuat, keyakinan yang kuat dalam mata hati dia, zikir keluar di mulut tu, keluar di mulut sebab dari hati, bukan di mulut saja. Begitu juga tahiyah. Tahiyah ni makna penghormatan. Bila kita duduk tahiyat dalam semayang, kita duduk tahiyat tu, waktu itulah waktu kita tahiyah ni duduk penghormatan, duduk kemuliaan. Dia baca dengan penuh jiwa raga dia. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatul lillah
segala jenis kemuliaan, segala jenis keberkatan, segala jenis doa untuk Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera di atas engkau wahai nabi, rahmat Allah dan berkatnya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Sejahtera atas kami dan sejahtera atas semua hamba-hamba Allah yang soleh. Sebab asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada ada Tuhan yang sebenar-benar Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Hari kita sebut dalam tahiyat kalimah syahadah kita. Itu juga istighfar. Mari pada iman. Bila kita terbuat dosa, walaupun dosa tu dosa kecil sekalipun, rasa besar, rasa hina, rasa malu di depan Allah. Sebab apa timbul begitu? Iman dia subur. Istighfar bukan sekadar astaghfirullahalazim, astaghfirullah, tak ada gitu je. Satu perkataan astaghfirullahalazim, dalam hati ingat aku minta ampun ya Allah, aku dosa banyak, rasa bersalah betul-betul di depan Allah. Ini mari pada iman. Mari pada iman. Satu pun dia sebut tak sama dengan 1000 yang orang biasa sebut. Kadang Kan ada apa? Kenapa? Dia mari di lidah, bukan mari di hati, bukan mari pada akidah, bukan mari pada kalimah thayyibah. Bahkan kalau mari pada kalimah thayyibah kata tadilah astaghfirullahalazim, rasa besar sangat, rasa malu sangat, rasa bersalah sangat, rasa banyak kesilapan di depan Allah Subhanahu wa taala, minta ampun betul-betul. Baru sekali. Beza hak orang mari pada kalimah syahadah dengan mari di mulut, di lidah, ikut-ikut orang saja. Tu kena mengaji. Itu. Dan doa. Doa pun begitu. Dia tadah tangan minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta sungguh-sungguh. Bukan kadang duk susun-susun kalimah-kalimah doa, baca yang tu saja, mulut sebut, hati tak tahu minta apa. Yang ni dia tadah, betul-betul tadah minta. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dari hati. Sebab itu saya sebut tadi, hati kita kena baik. Sebab dalam hati kita nak letak iman. Nak letak iman. Dia tak boleh hati kotak. Bila hati kotak bercampur dengan benda baik, tak boleh duduk sekali. Bersihkan hati. Betul macam yang sebut, kita ni dosa banyak ke dosa sikit? Setengah tu jawab, mana tak? Tahu. Nak tahu dosa banyak, dosa sikit, tempat cek dia, semayang. Kalau semayang tu khusyuk, elok, dosa ada tapi tak banyak. Tapi kalau start daripada takbiratul ihram sampai ke salam, menatang apa pun, semua tak tahu sebut apa. Semua masuk habis dalam kepala. Sedar-sedar bagi salam pun tak sedar, sudah orang. Punya baca Fatihah tak sedar, baca iftitah tak sedar, baca surah tak sedar, rokok tak sedar, sujud tak sedar, semua tak sedar. Nama semayang tapi kosong. Pasal apa jadi begitu? Dosa banyak. Tu tempat cek dia, hari-hari boleh cek. Orang-orang yang hati dia bersih, jiwa dia bersih, semayang insya-Allah khusyuk. Kalau ganggu pun sikit-sikit je. Sebab tu para sahabat dulu bila mereka solat, ada sikit gangguan dalam sembahyang, sedih, susah hati, malu, takut. Kenapa? Ada tadi dalam sembahyang sikit kurang khusyuk. Kita ni bukan sikit, semua. Bukan sekali, hari-hari. Tahu tak dosa? Dosa banyak. Dosa banyak. Tu cerita. Kalau nak bagi akidah kita tu subur, macam kata tadilah, pokok-pokok yang kita tanam, nak bagi dia subur, kita kena bersih dia, cabut pokok-pokok semua, bersih dia, baru pokok tu dia naik subur. Kalau kita tanam anak derian di situ, rumput macam-macam naik keliling apa semua, dia berebut anak derian tu kukuh. Kalau silat-silat lagi, tak jaga lagi, anak derian tu tak naik tahu mana, rumput naik tenggelam anak derian, mampus anak derian. Faham? Sama juga akidah yang ada dalam hati kita tu. Akidah tu yang mahal sekali apa dia? Kalimah thayyibah.
Kalau hang tak jaga, campur bergaul dengan benda lain, dengan syirik, dengan khurafat, campur dengan dosa, campur dengan riak, takabur, sum'ah, wujud, campur habis apa semua, sampai tenggelam kalimah syahadah tu, bimbang takut dia mati. Bila mati kalimah syahadah, mati tak ada akidah. Bila mati tak ada akidah, tak ada makna hidup di dunia ni. Maknanya seperti mana kita jaga pokok supaya pokok tu subur, macam itulah kita kena jaga akidah supaya akidah kita subur. Ada dosa bertobat, minta ampun pada Allah betul-betul. Macam ada pokok yang nak ganggu dia, cabut, racun, bersih, cangkui, gemuk, bagi dia subur. Tu panggil dunia ni sebagai tamsil, sebagai contoh yang boleh kita ambil. Tu dipanggil ayat-ayat yang Allah Ta'ala tunjuk untuk kita. Baik. Wa yadribullahu al-amthal linnas linnasi la'allahum yatadhakkarun. Dan memperbuat Allah Ta'ala akan bandingan bagi manusia. Mudah-mudahan mereka itu mengambil pengajaran. Sekalian. Kata Allah, memperbuat Allah Ta'ala akan bandingan. Tu orang panggil cara Quran. Ada yang dia terang saja. Lepas tu ada juga cara Allah nak bagi faham, dia bagi perbandingan. Perbandingan mana? Kalimah thayyibah seperti mana pokok yang subur. Sebab apa pokok ni subur? Sebab dijaga dengan baik. Pasal apa dia subur? Sebab tunjang dia sampai ke bawah. Pasal apa dia subur? Pucuk dia cucuk naik ke atas, dia dapat cahaya. Dia dapat cahaya yang cukup. Maka pokok ni terus subur. Kalimah thayyibah pun begitu. Pasal apa dia subur? Kamu jaga dengan baik. Kamu jaga dia dengan baik. Di dalam kamu jaga. Sebab tu benda-benda di dalam boleh rosak. Jaga. Riak, ujub, takabur, sombong, dengki. Ni semua ni. Jaga. Takut dia boleh jejas kita punya kalimah yang baik. Tu hak di dalam. Hak di luar jaga apa? Hak di luar jaga semayang, jaga puasa, jaga zakat, jaga haji, jaga lidah. Tu tambah lagi apa dia? Tambah lagi dengan amal ibadat. Zikir, sedekah, wakaf, apa semua. Akidah kamu makin kuat, makin subur. Macam pokok tadi. Hak di dalam ada baja, ada semua cukup. Hak di luar cukup dengan cahaya. Hak keluar, hak pokok-pokok. Orang panggil hak di luar ni pun sentiasa bersih. Jaga pokok-pokok bagi dia bersih. Bila dia naik betul-betul, kemas, kuat betul-betul, marilah apa pun dia tak terbalik dah. Dia tak terbalik dah. Jadi sama-samalah kita ambil pengajaran. Fikir. Adakah akidah dalam mata hati kita ni seperti mana pokok yang subur? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, kena suburkan dia. Kena suburkan dia. Hati jangan kotor. Sebab kalau kotor, macam kata tadi lah. Tempat kita tanam pokok tu tanah yang tak subur. Kita kena ingat, dalam hati kita itu ada kalimah thayyibah. Dalam hati kita ada kalimah thayyibah. Ingat. Nak masuk syurga dengan kalimah ni. Nak masuk syurga. La ilaha illallah. Nafi isbat ni. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Baik. Dan memperbuat Allah Ta'ala akan bandingan bagi manusia. Mudah-mudahan mereka itu mengambil pengajaran. Ambillah pengajaran. Allah buat bandingan bagi. Maka beriman mereka itu. Beriman mereka itu. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabisatin istusat min fawqil ard ma laha min qarar. Dan seumpama kalimah yang jahat, wa mathalu kalimatin khabithatin, dan seumpama kalimah yang jahat. Apa kalimah jahat? Kalimah kufur. Lawan kalimah thayyibah tadi. Lawan kalimah thayyibah tadi kalimah kufur, kalimah syirik, tu kalimah yang jahat.
Baik. Seperti pohon kayu yang jahat. Nah, kalimah yang jahat seperti mana pohon kayu yang jahat. Apa yang jahat? Yang buruk, kita panggil. Pohon kayu yang buruk. Pahit. Yang dicucuk di atas bumi, tiada baginya ketetapan. Seperti pohon kayu yang tak faedah. Yang tumbuh gitu saja, duduk di atas muka bumi yang tak ada ketetapan. Tak ada ketetapan. Akak dia pun tak kuat. Bila mari apa dia? Bila mari banjir, katakan. Air buat turun sekali-sekali dengan dia jatuh. Akak dia pun tak dalam. Nah, akak dia pun tak dalam. Apabila kemarau sikit saja, dia mati. Dia mati. Tarik pun orang boleh tarik dengan tangan saja, dia terjabuk mati. Kenapa? Dia tidak ada asas yang kuat. Begitulah akidah orang-orang kafir. Dia tidak ada asas yang kuat. Tak ada asas apa-apa. Dia buat pun buat begitu saja. Agama tok nenek. Pasal apa sembah tok nenek kami sembah. Apa dia sebab apa kenapa tak tahu. Maknanya dalam hati dia tak ada tunjang yang kuat, tak ada akidah yang kuat, tak ada. Yang ada akidah yang kuat ni ialah orang yang beriman saja. Orang kafir tak ada. Kafir tak ada. Nah, syukurlah dengan nikmat iman yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang menyebabkan kehidupan kita ni tenang. Nah, kehidupan kita ni tenang kerana akidah yang ada dalam hati. Kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan benda yang kita yakin tu betul seperti mana dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Mana kita tahu betul? Kita baca dalam Quran, kita mengaji Quran dan yakin Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak silap dah. Tapi akidah orang kafir macam pokok yang tidak ada asas. Kemarau seminggu mati. Hujan sikit pun mati. Nah, gitu. Cabut pun tak teruk nak cabut. Tarik dengan tangan pun. Macam orang tanam pokok ceri. Tu pokok ceri. Adalah juga buah boleh makan pokok ceri. Dia cepat besar. Tanah sak je besar. Nah, gitu. Tapi kalau angin sikit, terbungkai. Sebab apa? Akak dia tu tak ada tunjang. Dia pergi je. Harap pun besar je. Besar ni sampai tak tertanggung. Dengan akak di bawah tu. Akhirnya ke bawah. Mudah terbalik. Nak kena cucuk, nak kena tongkat dia apa semua. Dia tak macam pokoknya. Nah, dia tak macam pokok durian hak besar. Sebab tu orang tua-tua dulu dia suka tanam durian, tanam biji. Durian tanam biji ni dia tahan. Sebab biji dia asli, batang dia pun asli. Ada. Tunjang dia pun elok apa semua. Hak kahwin ni tunjang dia bukan datang mana kan? Hak durian kahwin. Bahkan orang lain ni sebut kalau nak tanam pokok nak bagi berbuah cepat, dia kena kerat tunjang. Besar pula buah batu di bawah sikit. Supaya tunjang dia tetap pergi ke dalam sangat. Orang panggil. Jadi pokok tu tak naik tinggi dan dia cepat berbuah dan cepat mampus. Cepat mampus. Batu kul durian kahwin, hak jenis kahwin ni dia cepat. Ni sebab. Tapi kalau orang dulu tanam biji tu, durian, pokok durian tu lagi lama, lagi besar sampai 2-3 pemeluk. Besar macam balak. Nada, buah dia cukup subur, buah dia banyak, pokok dia subur, sihat, besar, rendang. Mari ribut tofan tak terbalik, tak apa semua. Kenapa? Tunjang dia kuat, asas dia kuat. Tu cerita dia. Hak kahwin ni nak kuat lagu mana? Batang dia, kepala orang lain. Awal dah tak betul dah. Pada awal tak betul dah. Dia naik je biji dia. Kerak atas, mek musangking buah datang. Buah datang. Gitu. Lepas tu hak duk cari baja, cari air dia. Hak dapat buah king. Musangking. Orang panggil musangking. Tu cerita dia. Betul lah teknologi, tapi dia takkan sama dengan yang asli. Sebab tu kalau kita fikirkan, kalau kita tanam pokok-pokok, kita nak buat pahala. Bila kita nak buat pahala, kita nak bagilah pokok ni tahan sampai ratus-ratus tahun. Apa semua. Kita nak tanam apa? Tanam biji lah. Ambil biji tanam. Nada, biji tanam. Itu yang asal. Cuma lambat boleh makan.
Tak apa lambat pun tak apa. Hang pun bukan boleh makan dah durian tu. Macam mana? Kalau apa? Nak makan kalau apa? Panggil tu cerita dia. Tanamlah. Panggil. Jadi tengok. Berfikir apa yang Allah Ta'ala buat. Tu penting. Kena berfikir. Allah Alam. Di samping kita fikir menakjubkan, kadang pokok yang Allah Ta'ala buat tu peli balik kat kita. Pilih. Pokok tak ada guna, tak ada faedah apa semua. Kadang-kadang orang duk menebah mulut punya, pokok ni baru tebah yang naik pula, tak ada guna, tak ada faedah. Orang panggil. Takik sampai pun semua, tak larat nak tebah dah apa semua. Tebah naik lagi apa semua. Ni, tak ada guna pokok ni. Naik dia lah menyebabkan mampu habis pokok tu. Kalau pokok tu boleh bercakap, dia kata apa? Macam hang. Kalau pokok tu boleh bercakap, dia kata macam hang lah. Semua. Tu cerita dia. Mujuklah sengat, tak buat apa. Kenapa? Allah buat tu untuk kita. Nak tahu? Allah Ta'ala buat untuk kita. Tu cerita. Dia kadang-kadang buat budak-budak pergi kebun. Musim durian tu ketul-ketul atas tu. Agak besar ni ada. Apa besar-besar ni luruh. Luruh habis ni semua. Daripada 500 biji tinggal 100. Duk luruh. Tu dia tanya saya, Ustaz, pasal apa durian ni luruh awal durian luruh pasal apa? Tak masak lagi luruh putih luruh. Saya kata macam apa? Campur semua. Masuk mahak 100 orang, pada hujung tahun tinggal 5-6 orang, tak lain belah habis. Macam apa betul? Panggil tu cerita. Awal-awal tahun masuk 100, tengah 200. Nak sampai hujung tahun tinggal 50. Kat 50 tak lekat atas tu, tak lain duk luruh. Luruh besar ni apa semua. Nyak tak kata apa. Tu cerita macam apa lah tu semua. Itu perbandingan dan contoh-contoh yang Allah Ta'ala bagi. Baik. Seumpama kalimah yang jahat, kalimah kufur, itu seperti pohon kayu yang jahat, pahit, yang dicabut daripada atas bumi, tiada baginya ketetapan. Teguh. Boleh cabut di atas muka bumi. Tidak baginya ketetapan. Tak ada masalah nak cabut. Nampak je besar. Banyaklah kalau orang tua dia tahu banyak. Pokok ni kita tengok pun tahu, nak cabut tak payah pegang, tarik. Batang besar ni. Tapi tarik gitu pun terbalik. Terajang dengan kaki pun terbalik. Itu. Orang kata tungkat ali tu. Tahu tak tungkat ali tu? Kalau besar ni 20 orang cabut pun tak tercabut. Ada. Bahkan nak korek dia tu pasal apa? Akak dia pergi ke bawah, jenah lah nak tarik. Ada pokok yang mudah, ada pokok yang payah. Ada pokok yang mudah mati, ada pokok yang payah mati. Tu cerita dia. Akidah pun lagu tu. Ada akidah yang payah nak tercabut. Ada kata tak tercabut. Tak cabut. Dan ada juga akidah yang mudah tercabut. Pokok juga ada pokok yang mudah rosak, mudah berpenyakit, mudah. Ada, mudah. Silat sikit saja rosak. Silat sakit berpenyakit. Ada juga pokok yang payah. Payahlah dia nak kena sakit. Macam kata tadi, pokok yang kuat, yang jitu, yang apa semua ni. Orang panggil payah. Akidah pun begitu. Akidah ada juga akidah yang mudah sakit, mudah rosak. Ada akidah payah nak rosak. Sebab tu sistem pendidikan dah ni. Orang nak kerja, nak bagi pandai. Mengaji. Sampai pengajian agama ni letak ke tepi dulu. Ini yang bahaya. Kalau ada pun kafar. Kafar buh sikit. Tempek untuk mengaji akademik ni tempek dia. Itu. Lepas tu bila belajar pun tak peduli tengah mana mak apa pun tak pernah sedih kalau tak boleh lulus kelas kafar ni, tak boleh baca Quran pun semua. Letak ke tepi. Yang penting SPM berapa A. Apa yang kena bagus? Yang kena bagus sains, sebab nak jadi doktor. Yang kena bagus matematik, nak jadi engineer, nak jadi arkitek nanti senang. Ni bagus. Bagus apa? Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. Ni kena bagus. Ni hak teras ni. Pendidikan Islam tak apa, ada cukup-cukup makam tak apa. Akhirnya dapatlah golongan ni berapa A. Ditawarkan masuk universiti. Ada yang pergi ke universiti luar negara belajar.
Akidah tak ada tadi ni. Hak tadi ni kalimah thayyibah ni tak ada, tak cekam dalam dada, ada lah. Tapi macam pokok Allah sebut, tarik pun terjabut. Tarik pun terjabut. Dia pergi keluar negara. Ada yang sambung belajar di Amerika, ada sambung belajar di London, ada sambung belajar di Australia. Dia hidup dengan golongan orang-orang yang tidak ada agama. Panggilan liberal. Dia hidup begitu. Akidah dalam hati terlongak kawan dia hari-hari, itulah apa semua. Akhirnya yang sememangnya akidah dalam hati tu tak kuat, bila dia pergi ke sana, habis rosak. Rosak. Balik main di sini ataupun tak balik terus. Kerana dia rasa susah di sini, nak kena pergi semayang, nak kena berzikir, nak bunyi azan, sakit telinga dengar mengaji apa semua sini, tak pi mak bising, ayah bising apa semua, duk terus tak balik. Ada yang balik. Baru ni ada orang cerita kat saya balik, sekumpulan balik, pakai baju kurung, pakai tudung apa semua. Tapi dia sendiri bila tanya hati dia betul-betul, dia sudah tidak ada agama. Kenapa? Dia duduk di luar negara lama yang sememangnya mereka ni tak berpegang pada agama. Di sini dia belajar juga asas akidah dia tak kuat. Balik pakai tudung, pakai. Tanya pasal apa pakai tudung kalau kamu tak ada agama? Takut mak ayah saya marah. Mereka ni pula mengaji tinggi juga, faham juga hati mak ayah apa semua. Semua yang dia buat itu nak jaga hati mak ayah je. Bila mak ayah dia mati, segala-galanya tak ada. Kenapa? Akidah dah tercabut, habis tak ada apa. Nampak? Pentingnya kita bagi akidah yang kuat pada anak-anak. Penting. Bukan kata ilmu keduniaan ni tak penting, tapi akidah lagi penting. Sebab tu setengah-setengah orang pilih hantar pondok. Hantar pergi mengaji pondok. Banyaknya anak-anak orang pandai ngaji pondok. Kenapa dia tekan akidah? Lepas mengaji pondok, habis kuat apa semua dah, baru pergi. Yang ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Kerana akidah dia dah kuat dah. Dia belajar dengan kitab Baqaratu Amani, belajar dengan Fardatu Faraid, belajar sifat 20, belajar sifat-sifat Allah Ta'ala. Semua dah cukup. Tauhid dia dah cukup dah. Akidah dia dah cukup. Usuluddin. Panggil usuluddin. Asas agama dia tu dah kuat. Cekam dalam mata hati dah. Pilah ke mana pun, dia tak bergenjak. Tak bergenjak. Ini pondok. Ini pondok. Saya pula depa lantik jaga pondok seluruh Malaysia pula kali ni. Nak panggil asas pondok. Tu yang panggil Quran. Mak pak pilih dulu, tak apalah, pejam mata, hantar sekolah agama. Hantar mahat tahfiz. Nanti kita susun ke mana apa semua. Boleh pun tuan-tuan. Budak-budak pergi hafal Quran, pergi belajar SPM setahun, sama dengan budak-budak lain. Budak lain. Bukan kita kata sekolah menengah, sekolah kebangsaan ni tak bagus. Nak panggil tak bagus lah, mana kata bagus sangat. Budak juga apa semua. Bukan kata ilmu tu tak bagus. Bagus. Tuan-tuan sekalian. Tapi kita bimbang. Lah ni tuan-tuan sekalian, cuba kita balik tengok anak-anak kita lah ni. Mereka punya tahap akidah dalam hati tu macam mana? Allah, susah. Nak kata akidah kuat macam mana? Semayang, suruh semayang, semayang. Tak suruh, tak semayang. Umur berapa? 21. 21. Quran tak pernah tengok pegang, baca. Keluar di luar apa semua ni, cara berpakaian apa semua, tak ada langsung cara lebay. Semua cara-cara barat ni apa semua. Kadang kita dengar bunyi deringan telefon tu pun tak ada kan, bunyi nasyid ke apa ke bunyi dah. Semua lagu orang putih, hok-hok bunyi benda tanpa kita tak tahu. Kita tak risau. Ada? Tak risau ke? Tengok ke kawan-kawan. Semua. Tak ada nampu nak cenderung ke agama, tak ada. Buat ni pasal kita je. Kalau sebut ni, kita sebut mula kita risau. Ada? Mula risau apa semua. Tambah dunia sekarang pula. Dalam telefon tu apa yang tak ada? Apa yang tak ada? Dulu-dulu ni kalau duduk di pondok ke duduk di asrama, duduk apa semua ni, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz ni buat spot check, kok-kok lah ada majalah-majalah merapu. Ada? Ni. Lah nak cek lagu mana? Semua duduk di tangan. Nak halang tengok tu macam mana? Siapa boleh halang?
Hak tengok benda-benda merapu tu siapa boleh halang? Satu je boleh halang. Akidah tunjang dalam hati kuat, insya-Allah. Kalau tak kuat, tu yang Allah sebut kuat, kena cekam betul-betul. Dia ada akidah, dia ada keyakinan, dia percaya, dia baru boleh. Kalau tidak, tak tahu. Tuan-tuan sekalian, Boni kena tangkap kes apa tu? Budak dah jahanam. Rogol budak. Budak 4 tahun. Dah jahanam. Ada? Yang tengok. Zaman lah ni lah zaman perlunya tekan akidah yang kuat, yang mantap. Seperti yang pokok, yang tunjang dah sampai bawah. Marilah ribut badai tak mana pun. Tuan-tuan, kita sedang hidup di atas bumi yang ribut kuat sekarang. Kita hidup di atas bumi yang penyakit dia banyak. Kita sedang hidup di atas bumi semua yang kemarau, yang gersang. Akidah, semua ni akidah. Jadi macam mana nak buat? Tak upaya nak buat. Kita tak boleh kata tak upaya nak buat macam mana, dah dunia global lah ni. Betul dunia global. Cara dia macam mana? Allah tunjuk, kuatkan akidah kamu, kuatkan akidah anak-anak kamu, kuatkan akidah masyarakat kamu. Itulah yang boleh selamat. Kalau yang tu rebah semua. Macam mana? Dunia sekarang. Dan tuan sekalian, letih tau. Kita diberi peluang untuk hidup di zaman ni, besar anak di zaman ni. Dulu zaman kita kecil-kecil dulu, mak kita belah zaman lain. Akidah kuat, belajar sifat dulu kuat, cuma lok-lak je lah. Balik terjun sungai, lompat lalu cari ikan, kok begitu je apa semua. Cabaran dia tak kuat walaupun susah. Buah-buah dia apa sangat habis. Balik sekolah makan buah duduk. Lestik burung, gitu saja. Jadi masalahnya bahaya dia tu ada lah. Tapi kalau nak sampai akidah ni, ada tapi masalah dia tak sekuat lah. Lah ni, tuan-tuan sekalian, dunia lah ni akidah. Macam saya kata lah. Lah ni Syiah lagi. Kita naklah anak kita lebay bagus. Sonok tengok anak lebay bagus, tak jadi macam anak orang lain. Pergi rempik motor lah, apa dia ganja lah, apa semua. Kita sonok. Nampak lebay, nampak elok apa semua. Sonok lah. Sebab kita tengok lebay bagus apa semua. Cek sekali lagi. Syiah. Duk semayang lah rumah buah batu pula dah. Duk sujud atas batu. Ni hak mengaji cerdik-cerdik. Di universiti apa semua Syiah dah masuk. Tu saya kata kita sedang hidup di atas dunia yang ribut membadai akidah. Saya tak pandai sangat bermadah, tapi setakat tu boleh lah. Faham ambil lah tuan-tuan sekalian. Ini. Baik. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan menetap Allah Ta'ala akan segala orang yang beriman itu dengan perkataan kalimah yang tetap pada hidup dunia dan pada hidup akhirat. Menetap Allah Ta'ala akan segala orang yang beriman itu dengan perkataan kalimah yang tetap pada hidup di dunia dan hidup di akhirat. Allah menetapkan orang yang beriman dengan perkataan yang tetap. Apa dia perkataan tetap? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalimah tetap. Dia tak berkejak dah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah sahaja Tuhan. Orang kata gitu dah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tak berkejak dah. Ikrar lagi tiap-tiap kali semayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimah ni. Menetap Allah Ta'ala pada orang beriman dengan kalimah yang tetap. Kita harap di antara orang yang Allah Ta'ala sebut menetap Allah, orang yang beriman dengan kalimah yang tetap itu, harap-harap sebahagiannya kita dan anak cucu kita tetap sampai nak mati. Bimbang lagi, PBC kat telinga, jangan lupa la ilaha illallah. Cita-cita kita nak mati di atas kalimah thayyibah ni.
Tak bekerja. Ini ada pada orang beriman saja. Baik. Pada dunia pun kalimah la ilaha illallah, akhirat pun la ilaha illallah. Iaitu kalimah la ilaha illallah di dalam kubur, ketika soal oleh mungkar nangkir daripada Tuhan mereka itu dan agama dan nabi, dan menjawab orang mukmin dengan betul seperti hadis Syaikhan. Wa yudhillullahu zalimin, dan menyesat Allah akan segala orang kafir. Menyesat Allah akan segala orang kafir. Orang kafir sesat. Cari Tuhan selain daripada Allah, sembah selain daripada Allah, taat selain daripada Allah, berkorban selain daripada Allah, sesat. Siapa dia? Orang kafir sesat. Baik. Menyesat akan segala kafir daripada jawapan itu, tetapi kata mereka itu tiada kami ketahui. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan memperbuat Allah barang dikehendaki. Daripada tetap setengah dan menyesat setengah, tiada iktiraf atasnya. Itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala kehendaki, Allah Subhanahu wa taala tetap. Nah, baik. Marilah kita berdoa pada Allah. Supaya akidah kita ni makin hari makin kuat, makin hari makin kuat. Seperti nak pokok tu. Balik di rumah, renung tengok pokok-pokok. Oh, macam ni Allah Taala buat. Tengok pula pokok-pokok yang tak ada tunjang, yang tak ada asal, yang tak ada guna tadi. Allah buat ada guna. Guna apa? Untuk kita berfikir. Kita ni macam mana? Lagu mana? Itu. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam. Jadi itu. Alam tara ilal ladzi wallahu